Anda tak sedia dengan komputer tau, anda sedia dengan pen dengan kertas, dia tak ada kena mengena dengan pen dengan kertas. Kau faham tak faham? Tapi tak apalah, lantak kamu lah kan. Baik, saudara-saudari sekalian, apa yang saya akan tunjukkan ini adalah benda yang percuma dan available di dalam sistem Google. Cuma dia ada beberapa limitasi lah. Baik, apa yang saya nak tuan-tuan dan puan lakukan, pertama adalah anda kena login ke dalam Google account masing-masing. Tak ada internet so saya akan buka internet lah kan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Saya salah ambil internet lah So saya akan login ke dalam account masing-masing. So anda dah login dalam account. So selepas anda dah login, anda boleh sign in ke dalam account masing-masing. Okey, saya tunjukkan contoh sekarang. Saya login dan saya masukkan credential. Saya gunakan account yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan. Baik, step yang pertama adalah anda perlu pergi kepada Google Drive. Apa dia? Okay, anda boleh klik kepada Google Drive yang berkenaan. Kemudian anda boleh tekan satu butang di sebelah kiri atas. Namanya adalah New. Tekan butang New dan create a new folder. Dalam folder ni saya akan namakan sebagai Apps Environment Health. Contohlah, Apps Environment Health. Saya akan tekan butang Enter dan satu folder telah dicipta. Ada ya? Boleh follow setakat ni? Senang kan? Okay, step yang berikutnya adalah saya akan buka folder yang berkenaan. Okay, selepas itu buka folder yang berkenaan. Jangan tanya saya kat mana. Kat dalam awak punya folder lah. Okay, dalam folder masing-masing. Ini kita dalam Google Drive masing-masing. Okay, kemudian anda pergi kepada New dan anda dah biasa gunakan Google Form. Betul tak? Hari ini kita belajar lebih sikit. Kita akan pergi kepada Google Sheet. So anda klik kepada Google Sheet dan kita akan buat apps tu daripada Google Sheet. Kenapa? Kelebihan dia memudahkan anda untuk collect data dan tabulation data dia adalah agak mudah lah berbanding dengan anda nak pakai databases yang lebih besar seperti SQL dan lain-lain. Okay, kat sini anda bagikan nama. Bagi nama lah. Nama apa tadi? Apps ENV Health. Okay, ini adalah saya punya apps. Selepas selesai, maka anda perlu berbincang dengan rakan-rakan dan taulan yang berada di dalam grup masing-masing dalam promosi kesihatan ni. Apakah environmental diagnosis yang ingin kamu dapatkan pada persekitaran kerja ataupun persekitaran environment dan community yang kamu nak pergi nanti. Okey, kamu pergi bila esok lusa. So kamu ada masa lah untuk buat penambahbaikan apa yang saya tunjukkan ni. Apps, environment, health. Okey. So setelah saya identify, maka saya akan memilih aspek-aspek berikut. Ini contoh sahaja. So saya akan tekan butang ID sebagai contoh. Yang kedua adalah saya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata saya ni adalah tak connect kepada internet ya. Sekejap. Dia tak stable nampaknya. Sebab dah petang jadi dia nak balik. Komputer pun tahu dah petang. Jadi kita kena buat-buat tak ada internet lah kan. Kau memang cari pasal Itu saya letakkan di sini sebagai contoh adalah accessor. Reconnecting. Okay, so I'm going to refresh back my Google Docs. Google Sheet. So daripada Google Sheet ni saya akan tambah lagi lah beberapa maklumat. Antara maklumat yang penting adalah nama accessor. Accessor ni antara awak lah kan. Ahmad, Abu, Kamarul, Ezali, Aiman sebagainya lah contoh. Okay, kemudian yang seterusnya adalah date. Kemudian yang seterusnya adalah time. Date dengan time ni penting untuk temporal. Temporal maksudnya masa. Contoh, kamu pergi ke lapangan nanti, kamu akan ambil situasi pagi macam mana. Kamu ambil situasi tengah hari macam mana. Petang macam mana. Dan sebagainya. Saya minta maaf, dia refresh balik. Sebab internet connection is not stable. So, I'm going to put here as date and time. Okay, kemudian awak akan letakkan maklumat-maklumat lain. Contoh maklumat dekat sini, saya akan tulis tempat lah. Tempat ni macam deskripsi kawasan. Kemudian saya akan tulis lagi satu perkataan yang dipanggil sebagai let long. Let long ni akan memberikan anda peluang untuk membuat pinning. Apa dia? Pinning. You boleh pin kan dekat mana yang kamu berdiri ataupun berada itu. Kemudian anda boleh masukkan maklumat lah. So saya letakkan kat sini picture 1, comment 1. Contoh lah. Ini contoh saja. Saya letakkan yang kedua, picture 2, comment 2.
Okey, ini contoh saya buat apa-apa yang sesuai lah untuk anda fikirkan bagi perspektif environmental diagnosis mengikut kumpulan dan juga anda punya plan masing-masing ya. Setakat ni jelas? ID, assessor, date, time, tempat, let long, picture 1, comment 1, picture 2, comment 2. Okey, kat sini contoh lah. Oleh kerana anda dah pernah belajar pasal penilaian risiko, jadi saya letakkanlah markah memberi risiko. Contohlah saya tulis kat sini risiko 1. Kat sini saya letak risiko 2. Okey, kemudian saya letak risiko 3. Kat sini saya letak perkataan total. So, risiko 1 campur 2 campur 3 akan dapatlah total. So, katakanlah risiko ini anda akan memberi rating ataupun grade daripada 1 sampai 5. Jadi, kalau maksimum berapa? 15. Minimum 3 ya, pandai ya. Jadi, kita ada 3, tengah-tengah dia berapa dan 15 lah ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana anda nak buat a very simple apps that can be used for your colleague and also your team with regard to the applications will be using it during the field investigation. Dah siap? Maka anda dah siap lah. Sebenarnya sebahagian daripada apa yang saya nak ceritakan ni dah ada dekat dalam pembentangan yang sekarang ini. Okey? Setakat ni jelas? Jadi anda boleh buat dengan cara yang berikut. Cara pertama adalah memasukkan data secara manual. Betul Ini adalah agak ajaib lah dan tidak semenggah sebenarnya ya. Anda juga sebenarnya boleh pergi kepada extension ataupun kita panggil sebagai tools. Anda boleh create a form. Ini biasa kita gunakan dalam Google Form ya. Tapi itu bukan saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk yang lain sikit dipanggil sebagai app sheet ya. So anda pergi kepada extension. Dah pergi dah? Anda pergi kepada app sheet. Kemudian anda pergi kepada satu butang yang dinamakan sebagai Create an App. So, apabila anda tekan butang yang berkenaan, maka ada kalanya dia minta anda login. So, anda login lah dalam akaun anda. Oleh kerana saya pernah login, maka dia akan detect saya dah pernah login dan dia masuk terus ke dalam App Sheet module. App Sheet ni dulu bukan milik Google lah. Sekarang Google dah beli. So, dalam beberapa saat sebenarnya apps ini telah pun siap. Ya? Jadi, anda dah boleh gunakan apps ini untuk membuat apa yang anda suka. Contohnya, anda nak mengolek data. Anda nak mengeluarkan PDF daripada data yang anda telah collect. Dan lain-lain lah. Yang saya tunjuk ni hanyalah untuk mengolek data. Ya? Dah siap, maka saya boleh tekan satu butang yang dinamakan Customize Your App. Customize Your Apps ni akan memberi peluang kepada kamu semua untuk membuat penambahbaikan pada kamu punya aplikasi. So, aplikasi kamu ni sebenarnya telah siap. Next step, kamu perlu buat penambahbaikan lah. Contoh, kamu perlu tengok assessor ni ada dalam bentuk teks. Betul tak? Betul. Date adalah date lah. Time adalah time. Tempat adalah tempat. Let long adalah let long. Picture 1 adalah image. Comment adalah long text. Picture 2 adalah image dan sebagainya. Baik. Yang lain sikit dekat sini adalah risiko. Sepatutnya risiko ni adalah 6. Pandai. Saya suka jawapan tu. Anda boleh letakkan dia sebagai number. Risiko 2 juga sebagai number. Dan risiko 3 juga sebagai number. Kemudian yang total ini anda boleh jadikan dia number as default. Dia jadi number lah. Kemudian apabila telah selesai membuat manipulasi ini, anda boleh tekan butang save di sebelah kanan atas. Kalau anda tak tekan save, dia tak akan berubahlah mengikut apa yang anda telah lakukan tadi. Baik. Saya tunjuk contoh. Dekat dalam assessor ni, katakan anda ada 5 orang ahli. Saya namakan dia A, B, C, D dan E. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh tekan butang edit dan kita boleh edit jenis data yang berkenaan. Contoh saya edit type ini kepada N6. N6. Apa dia? N6 ni macam kita buat list lah. Macam macam drop down ataupun kita panggil, bukan checkbox dia macam kita pilih salah satu. Contoh male, female dan sebagainya. Jadi kat sini saya letakkanlah A, B, C. Saya letak ABC je lah. Katakanlah ABC ni adalah ahli kumpulan kamu. Jadi kamu boleh dah siapkan, kamu tekan butang done di sebelah kanan atas. Selesai. So bila dah selesai, bila kamu tekan butang save, maka apa yang terjadi? Nanti bila kamu nak masukkan data, dia akan ada di sebelah kanan ni. Yang ini adalah contoh visualization ataupun visualisasi bagaimana kamu punya aplikasi ni akan wujud dalam phone kamu. Contoh saya tekan butang tambah.
So saya ada ability untuk memasukkan data lah. Contoh saya masuk ABC. Yang ini accessor lah. Ikutlah kamu, kalau kamu letak nama, letaklah nama kan. SAI, KMR contoh. AIM, Ezali, EZY contoh lah kan. Nanti kamu letakkan. Kemudian tempat kamu bagi deskripsif lah. Contohnya blok A, aras 3. Dan kamu boleh letak pinning. Bila kamu tekan pin ini dalam kamu punya handphone, maka dia akan enable kamu punya GPS sensor pada phone dan dia akan membuat pinning ataupun dia mengepinkan data kamu. Kemudian kamu boleh tekan butang gambar ni untuk ambil gambar. Kamu boleh tekan komen untuk memberikan komen. Contoh kamu nak komen apa? Kawasan Belopak Air. Contoh. Kemudian kamu boleh ambil gambar yang kedua jika ada. Dan kamu juga boleh memberi komen. Kemudian pada risiko ni, kalau kamu perasan, dia boleh tulis sampai 100 dan sebagainya. Ini mungkin menyebabkan kamu berkicap nanti nak menganalisis. Sebab kamu nak limitkan risiko ni hanyalah 1 sampai 5. Jadi kamu boleh pergi kepada menu. Kamu boleh pergi kepada menu dan pergi kepada risiko ni. Kamu boleh edit. Kat bawah ni dia ada tulis dah. Maximum value is 5. Dan minimum value is 1. Increase the step is 1 lah. Betul tak? Bila kamu dah siap, kamu boleh tekan butang apa? Dan macam biasalah. So begitu juga dengan risiko 2. Baik, kita cuba buat sekejap supaya anda nampak nanti apa hasilnya dan kita cuba buat yang terakhir adalah risiko 3. Okey, risiko 3 selesai. So next step yang terakhir adalah total dan kita tahu kalau kita nak kira manual boleh kan? Tapi kita biar komputer yang kirakan. Cara dia anda boleh tekan butang mark ni juga. Yang ini saya tak ceritakan secara spesifik kepada kumpulan sebelum ni. Jadi video yang baru ni untuk anda dan kumpulan yang lagi satu lah. Anda boleh tekan butang auto compute. Auto compute ni dia boleh memasukkan formula. Anda boleh tekan butang add formula ni dan anda boleh masukkan formula. Adalah sedikit Java yang anda kena tulis lah. Iaitu saya tulis apa? Risiko 1. Dia dah bagilah. Risiko 1. Lepas tu tambah dalam bracket. Okey, pastikan dia bukan curly bracket tapi square bracket. Apa dia? Risiko 2. Okey. Kemudian yang terakhir adalah tambah. Ya Allah pandainya. Betul lah tu? Dah siap. Maknanya anda dah boleh jadi programmer lah kan? Dah siap, anda boleh tekan butang save. Ya? Dan anda juga tekan butang done. Dan jika anda masukkan data ni nanti sebagai contoh, saya tunjukkan sekarang. Saya memasukkan data dan data itu akan dikira totalnya. Faham ya? Dan kita akan tekan butang save dan kita pergi ke, tapi jangan lupa tekan butang save ke atas tu lah. Sebab anda dah buat perubahan pada menu dan lain-lain, maka dia akan ada di dalam list yang berkenaan. Saya nak tunjukkan pula macam mana cara kita nak menge-sharekan kita punya apps ni. Okay, saya tunjuk contoh ya. Saya akan pergi kepada satu butang yang berbentuk kepala toyol ni, sebelah kanan atas ni, sebelah atas ni, share ni, kepala toyol tambah ni. Yang ini membolehkan anda untuk menge-share apps kamu. Tapi dia ada beberapa limitasi lah. Limitasi pertama, kamu hanya boleh share a maximum of 10 people. Maksudnya anda nak share ke masyarakat boleh tak? Tak boleh. Anda nak share ke masyarakat boleh dengan syarat anda kena buat deployment. Deployment maknanya anda kena deploykan apps ini, barulah dia boleh jadi aplikasi yang boleh dipakai oleh masyarakat dengan menge-sharekan APK-nya ataupun link untuk dia download dan install apps ini. Okey, untuk memudahkan proses ini, saya tak ceritalah pasal deployment. Saya cerita yang basic saja, iaitu saya share kepada Mamat ini. Mamat ni saya punya email lah. So saya tekan I'm not a robot and then send. So selepas saya tekan butang send ini, maka saya akan dapat notifikasi email yang anda tak boleh nak tengok sebab saya tak tunjukkan dekat skrin ni lah ya. Tapi notifikasi email ini mengesahkan bahawa saya telah dijemput untuk menggunakan aplikasi. Faham ya? Contoh kat sini dia tulislah Apps Environmental Health shared by Syazwan Aizat bla bla bla. Kemudian saya tekan butang Install Apps Environmental Health. Dia akan keluar satu menu untuk anda membuat instalasi pada kamu punya phone lah macam ni ya. Dia akan keluar, install, saya tekan install. Kalau kamu tak pernah install lagi AppSheet ini, automatically dia akan install dalam kamu punya device lah. Is either OS ataupun Play Store. So contoh kat sini dia minta permission, saya tekan butang accept sebab permission dia require us to do the pinning. Maksudnya dia akan access location. So dah siap. Ni app saya app saya ni live sekarang. Yang dalam komputer ni mungkin tak dapat nak tengok. Jadi saya buat video yang kedua. So stay tune untuk video yang kedua. Dah pukul 5.